Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bersama Cikgu Najwa pada hari ini, kita belajar fizik tingkatan 4 KSSM bagi bab yang kelima, gelombang untuk subtopik 5.6 interference gelombang. Okey, kita belajar hari ini subtopik 5.6. Okey, standard pembelajaran untuk subtopik kali ini adalah, yang pertama, murid boleh menghuraikan prinsip superposisi gelombang. Seterusnya, yang kedua, murid boleh menghuraikan corak gelombang interference untuk gelombang air, gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Okey. Seterusnya, standard pembelajaran yang ketiga adalah menghubungkaitkan lambda. Lambda apa dia? Panjang gelombang. A, amplitude. X, X dan D. Okay. X dan D ni adalah kuantiti baru yang kita akan belajar dalam subtopik 5.6. Jadi kita akan cikgu akan huraikan selepas ini. Okay. Lambda, A, X dan D berdasarkan corak interference gelombang. Seterusnya yang keempat, menyelesaikan masalah yang melibatkan interference gelombang. Okey, yang terakhir, murid boleh berkomunikasi untuk menerangkan aplikasi interference gelombang dalam kehidupan harian kita. Seterusnya, isi kandungan secara sepintas lalu. Dalam subtopik 5.6 ni, kamu akan belajar satu prinsip iaitu prinsip superposisi. Okey, dalam prinsip superposisi ni terdapat dua jenis interference iaitu interference membina dan sebaliknya satu lagi yang berlawanan dengan interference membina iaitu interference memusnah. Okey, kamu juga akan belajar istilah sumber koheren, sesaran paduan dan juga sesaran individu. Okay, seterusnya, di akhir isi pembelajaran, kamu akan belajar berkaitan dengan macam biasa kita selesaikan masalah dalam soalan pengiraan. Dan last sekali kita akan tengok kepada dunia luar yang mana banyak aplikasi yang berkaitan dengan bidang fizik untuk kehidupan kita. Jadi untuk subtopik kali ini kita tengok interference dalam kehidupan. Okey, perhatikan satu gambar foto yang mana terdapat dua orang lelaki contohnya sedang memancing di sebuah tasik. Okey, dua orang lelaki ini menjatuhkan tali pancing masing-masing ke dalam tasik. Okey, tali pancing ini bergetar pada frekuensi yang sama antara satu sama lain dan berada pada jarak tertentu. Okey, tali pancing ini bergetar menghasilkan dua gelombang membulat. Okey. Gelombang ini yang dihasilkan ini bertindih ataupun bersuperposisi. Jadi apakah yang berlaku apabila dua gelombang itu bersuperposisi? Jadi situasi ini kita nak belajar dalam satu fenomena fizik iaitu fenomena interference gelombang. Okey, seterusnya terdapat satu prinsip yang kita akan bincangkan dalam subtopik interference gelombang iaitu prinsip superposisi gelombang. Okey, apa dia prinsip superposisi gelombang? Prinsip superposisi gelombang menyatakan bahawa apabila dua gelombang bersuperposisi ataupun dua gelombang bertindih, okey, sesaran paduan ialah hasil tambah sesaran individu bagi dua gelombang tersebut. Okay. Ianya berasal dari sumber yang koheren. Apa maksud koheren? Sumber koheren adalah dua sumber gelombang yang mempunyai frekuensi yang sama dan beza fasanya adalah tetap. Okay. Jadi, keadaan prinsip superposisi gelombang yang berasal dari sumber yang koheren ini dia akan menghasilkan fenomena interference gelombang. Apa maksud fenomena interference gelombang? Interference gelombang ialah superposisi dua atau lebih gelombang dari sumber yang
koheren. Okey, jadi interference gelombang ni terdapat dua jenis, iaitu interference membina dan interference memusnah. Bagaimana interference membina berlaku? Interference membina berlaku apabila dua puncak bersuperposisi untuk menghasilkan satu puncak yang tinggi. Okey, perhatikan gambar rajah bagi dua gelombang ni, dua puncak ni. Contohnya, satu puncak P bergerak dari kiri ke kanan, manakala puncak Q bergerak dari kanan ke kiri menghala ke arah satu sama lain dengan beza fasa yang tetap. Maksudnya puncak dengan puncak. Okay, yang mempunyai sesaran yang sama, iaitu A. Okay, dia bergerak antara satu sama lain apabila bertindih ataupun berjumpa pada satu titik ini. Apa yang berlaku? Jadi semasa superposisi, apabila dia bertindih ataupun bersuperposisi, ia menghasilkan satu puncak yang lebih tinggi. Yang mana sesaran dia adalah 2A kerana masing-masing mempunyai sesaran A dengan sesaran A. Bila bertindih ataupun bergabung, dia akan menghasilkan A tambah A, kita akan dapat 2A. Seperti formula ini yang mana dikatakan tadi mengikut prinsip superposisi gelombang, sesaran paduan adalah hasil tambah sesaran individu. Jadi, bila kita tambah antara dua gelombang individu ni, dia akan menghasilkan sesaran yang lebih besar ataupun menghasilkan puncak yang lebih tinggi. Seterusnya, selepas superposisi, okay, puncak Q akan meneruskan perjalanannya dari kanan ke kiri dan P pula meneruskan perjalanannya dari kiri ke kanan. Okey. Interference membina juga berlaku apabila dua lembangan bersuperposisi untuk menghasilkan satu lembangan yang dalam. Okey, perhatikan gambar rajah dua lembangan ini. Contohnya, lembangan P bergerak dari kiri ke kanan, okey, menghala ke arah Q yang bergerak dari kanan ke kiri. Okey, kedua-dua lembangan ni mempunyai nilai sesaran negatif A. Okey, apabila dia berlanggar antara satu sama lain, okey, dia akan menghasilkan pertindihan ataupun menghasilkan superposisi. Jadi semasa superposisi ini, dia akan menghasilkan sesaran yang mana? Negatif 2A, kerana negatif A tambahkan dengan negatif A akan menghasilkan negatif 2A. Seperti prinsip superposisi kata tadi, sesaran menghasilkan sesaran paduan yang mana adalah hasil tambah sesaran individu antara dua sesaran individu tersebut, kan? Jadi dia akan menghasilkan hasil tambah yang lebih besar. Jadi bila lembangan, dia akan menghasilkan lembangan yang lebih dalam. Jadi selepas superposisi, dia akan bergerak meneruskan perjalanannya lah. Okay, Q dari kanan ke kiri, manakala P terus dari kiri ke kanan. Bagaimana pula interference memusnah berlaku? Interference memusnah berlaku apabila satu puncak dan satu lembangan bersuperposisi untuk menghasilkan sesaran paduan sifar. Okay, perhatikan gambar rajah. Contohnya, suatu puncak P bergerak dari kiri ke kanan yang mempunyai sesaran A bergerak pada arah bertentangan dengan Q yang mana bergerak dari kanan ke kiri juga mempunyai sesaran A tetapi pada arah negatif. Maksudnya puncak P bergerak bertentangan dengan lembangan Q. Apabila dia bergerak bertentangan antara satu sama lain dan bertemu pada satu titik, dia akan bertindih ataupun bersuperposisi. Jadi semasa superposisi, puncak P dia akan bertemu dengan lembangan Q menghasilkan satu sesaran paduan sifar. Okay, mengikut prinsip superposisi gelombang, sesaran paduan adalah hasil tambah di antara dua sesaran individu ni. Maksudnya puncak
yang mempunyai sesaran A tambah dengan negatif A bagi lembangan, dia akan menghasilkan hasil paduan sesaran. Paduannya adalah sifar. Sebab tu bila paduan atau paduan sesaran ni, sesaran paduannya adalah sifar, maka dia dikatakan sebagai interference memusnah. Okey, selepas superposisi, puncak P meneruskan perjalanannya dan juga begitu juga dengan Q. Okey, masing-masing P sesaran A dan seterusnya lembangan Q negatif A. Okey, yang penting di sini untuk interference memusnah berlakunya sesaran paduan sifar semasa superposisi. Jom kita perhatikan corak interference untuk gelombang air, gelombang cahaya dan juga gelombang bunyi. Jom perhatikan corak interference gelombang air. Radas yang digunakan adalah tangki riak. Sama seperti fenomena pantulan, pembiasan ataupun pembelauan gelombang sebelum ini kan. Jadi untuk aksesori yang penting bagi mengkaji corak interference adalah penggetar yang disambung kepada dua pencelup sfera. Apa tujuan pencelup sfera digunakan? Penggetar dengan dua pencelup sfera digunakan untuk menghasilkan dua gelombang membulat. Apabila penggetar dengan dua pencelup sfera ni digetarkan pada kawasan di permukaan air ni, kita boleh perhatikan corak interference pada skrin tangki riak. Jom kita perhatikan corak apabila air digetarkan dengan dua pencelup sfera ni. Ini dia contoh corak interference yang diperhatikan. Contohnya satu pencelup sfera S1 digetarkan dengan S2 yang digetarkan pada frekuensi yang sama kerana bersambung antara satu sama lain tadi yang diletakkan pada jarak tertentu. S1 masihkan gelombang membulatnya, begitu juga dengan S2 masihkan gelombang membulatnya. Seterusnya apabila dia bersuperposisi, dia akan menghasilkan corak interference. Corak yang diperhatikan ni kita boleh lukis dengan perwakilan. Untuk kawasan garisan yang lurus, maksud garisan yang bersambung ni menunjukkan puncak. Untuk garisan putus-putus menunjukkan kawasan lembangan. Bagaimana kita boleh bezakan antara kawasan puncak dengan kawasan lembangan adalah kawasan puncak apabila berlaku apabila kawasan cerah diperhatikan. Kawasan cerah adalah kawasan puncak. Yang mana kita perhatikan ni dia punya yang garisan yang bersambung ni. Puncak adalah kawasan yang cerah. Kat sini kawasan yang cerah ni kawasan puncak. Manakala kawasan garis putus-putus ni adalah lembangan. Lembangan adalah kawasan putus-putus tadi adalah kawasan yang gelap. Jadi daripada corak ni kita boleh analisis dia. Corak interference gelombang air diperhatikan. Corak interference gelombang air ni dihasilkan oleh dua sumber koheren S1 dan S2 dalam sebuah tangki riak. Kita perhatikan ada kawasan cerah dan gelap secara berselang-seli. Begitu juga ada garisan yang berwarna kelabu ataupun kawasan cerah dan juga diperhatikan kawasan yang gelap dan ada kawasan yang kelabu. Apa maksud pemerhatian kita? Corak interference yang terhasil tu apabila kita lihat satu kawasan cerah, apabila kawasan tu cerah, maksudnya di sini interference membina berlaku, iaitu interference membina pada puncak yang lebih tinggi. Bagi kawasan gelap seterusnya pula, kawasan yang gelap, kawasan yang nampak macam hitam kan? Di situ berlaku interference membina tetapi kawasan lembangan. Maksudnya lembangan yang lebih dalam.
Bagaimana pula kawasan kelabu? Okey, kawasan kelabu ni menunjukkan interference memusnah. Okey, berlaku pada kawasan sasaran sifar. Okey, seterusnya diperhatikan juga terdapat seolah-olah macam garisan. Kan? Ada garisan kan? Macam keluar garisan tu. Yang mana garis kawasan cerah dan gelap berselang-seli. Yang tu menunjukkan garisan interference membina. Okey, garisan interference membina. Untuk garisan kelabu yang seragam pula menunjukkan garisan interference memusnah. Okey, jadi di sini kalau kawasan tu kelabu, dia adalah kawasan interference memusnah. Manakala kalau cerah, interference membina. Okey, yang tadi kawasan membina tadi, interference membina sama ada cerah bagi kawasan yang puncak, interference membina puncak. Kawasan betul-betul gelap adalah kawasan interference membina lembangan. Manakala kalau kelabu adalah interference memusnah. Maksudnya puncak bertemu, lembangan menghasilkan sasaran sifar. Okey, perhatikan pula corak interference gelombang cahaya. Okey, radas yang digunakan adalah pen laser yang diapitkan pada kaki retod. Seterusnya, dui celah. Kita ada dua keping dui celah ni. Okay, yang pertama, dui celah yang dekat jarak antara dua sumber ni. Yang satu lagi yang lebih jauh antara dua sumber S1 dan S2. Seterusnya ada skrin putih. Okey. Jadi di sini yang pertama untuk melihat corak interference gelombang cahaya, kita alurkan cahaya laser, tujukan cahaya laser ni kepada dui celah. Okey, corak yang terbentuk pada skrin diperhatikan. Okey, contohnya yang pertama kita perhatikan satu corak interference bagi dui celah dengan pemisahan yang kecil. Maksudnya jarak antara dua celah ni adalah kecil je. Okey. Jadi diperhatikan terdapat pinggir gelap dan pinggir cerah terbentuk secara berselang-seli. Okey, maksudnya pinggir gelap, cerah, gelap, cerah, gelap, cerah secara berselang-seli. Okey. Seterusnya langkah yang sama kita buat, kita gantikan kepingan dui celah ni kepada kepingan yang mana jarak pemisahan celahnya lebih besar. Okey, perhatikan corak interference yang terbentuk. Di sini corak interference bagi dui celah pemisahan celah yang lebih besar, dia akan membentuk sama pinggir gelap dan cerah yang sama berselang-seli. Contohnya gelap, cerah, berselang-seli. Tetapi jarak antara pinggir gelap ke pinggir gelap yang berturutan yang sebelah dia lebih kecil kan? Berbanding dengan dui celah yang sebelumnya. Okey, corak interference gelombang cahaya terbentuk pada skrin daripada sebuah pen laser. Kita juga boleh gunakan sumber cahaya putih yang diletakkan dengan penapis warna. Okay, kita boleh pilih bawa penapis warna ni, ada warna merah, hijau, biru, kuning dan sebagainya untuk menghasilkan satu warna sahaja ataupun kita panggil cahaya monokromatik. Okay, ditujukan kepada satu celah tunggal. Maksudnya mempunyai satu celah sahaja. Okay, dan seterusnya ditujukan kepada dui celah. Maksudnya dua celah kan, kita nak menghasilkan dua sumber yang koheren. Jadi, dua alur cahaya yang muncul dari dua celah tu adalah koheren. Okay, recall balik maksud koheren tadi. Okay, sumber koheren adalah sumber dua gelombang yang mempunyai frekuensi yang sama dan beza fasa yang tetap. Jadi, imej yang terbentuk pada skrin adalah terdiri daripada pinggir cerah dan pinggir gelap yang terbentuk secara berselang-seli. Okay, di sini pinggir cerah menunjukkan interference membina.
manakala pinggir gelap menunjukkan interference memusnah berlaku. Okey, seterusnya aktiviti interference gelombang cahaya juga dikenali sebagai eksperimen dwi celahyang. Sebab tu dalam susunan alat tu dipanggil dwi celahyang kan? Dwi celahyang dikenali sebagai dwi celahyang ni kerana diambil sempena nama seorang saintis fizik yang bernama Thomas Young. Beliau berjaya menunjukkan cahaya bersifat gelombang melalui eksperimen untuk menghasilkan pinggir cerah dan pinggir gelap bagi menunjukkan interference membina dan interference memusnah berlaku. Corak interference gelombang bunyi. Radas yang digunakan dalam eksperimen untuk mengkaji interference gelombang bunyi terdiri daripada penjana isyarat audio yang disambung kepada dua pembesar suara, contohnya S1 dan satu lagi pembesar suara S2 diletakkan pada suatu jarak iaitu contohnya 1 meter. Seterusnya ada USK disambungkan kepada mikrofon. Mikrofon ni diletakkan sejauh 0.6 meter dari pembesar suara. Di sini mikrofon akan digerakkan secara perlahan-lahan daripada P ke Q. Dan imej pada skrin USK diperhatikan. Keputusan yang diperoleh adalah apabila bunyi perlahan didengari, kita dapati paparan USK memaparkan gelombang dengan amplitud yang rendah. Manakala apabila bunyi kuat didengari, didapati amplitudnya lebih besar. Begitulah seterusnya. Bunyi perlahan pula didengari diselangi dengan bunyi yang kuat. Daripada pemerhatian corak interference gelombang bunyi, dua pembesar suara disambungkan daripada penjana isyarat audio adalah koheren. Pembesar suara S1 dan S2 disambungkan daripada penjana isyarat audio yang sama untuk menghasilkan frekuensi yang sama dan beza fasa yang tetap. Sebuah mikrofon digerakkan di sepanjang contoh tadi, yang tadi PQ, sekarang ni contohnya katakan dari titik A ke titik B, sepanjang garisan A ke B ni untuk mengesan bunyi kuat dan perlahan secara berselang-seli. Jadi di sini pemerhati akan dapat mendengar bunyi yang kuat diselangi dengan bunyi yang perlahan, kuat, perlahan, kuat dan seterusnya. Secara berselang-seli. Disebabkan gelombang bunyi ni tidak dapat dilihat, pemerhati hanya dapat mendengar bunyi sama ada bunyi yang kuat ataupun bunyi perlahan. Jika bunyi tersebut adalah bunyi yang kuat, itu menunjukkan berlakunya interference membina. Manakala apabila bunyi perlahan didengari, yang itu bermaksud interference memusnah. Jadi daripada paparan USK, kita dapat perhatikan bahawa jika interference membina berlaku, kita akan dapat memerhatikan paparan USK menunjukkan gelombang pada amplitud yang besar. Manakala interference memusnah ditunjukkan oleh amplitud yang kecil pada USK. Jom kita melukis corak gelombang interference. Interference gelombang air, cahaya dan bunyi boleh dianalisis dengan melukis corak interference. Kita perhatikan satu lukisan corak gelombang interference yang telah siap dibina. Untuk melukis corak gelombang interference ni, kita mestilah ada dua sumber gelombang, S1 dan S2, diletakkan pada satu jarak tertentu A. Seterusnya, bagi gelombang, ianya mempunyai puncak dan juga lembangan. Jadi yang pertama, kita lukis puncak dengan garisan bersambung. Contohnya, pada S1, kita lukis puncak dengan garisan yang bersambung. Garisan membulat yang keluar dari punca S1.
Begitu juga dengan puncak gelombang S2. Kita pun lukis dengan garisan yang bersambung. Okey, gelombang membulat daripada S2. Okey, ingat ya, puncak dengan garisan yang bersambung. Seterusnya, antara puncak dengan puncak ada lembangan. Lembangan kita lukis dengan garisan putus-putus. Okay, contohnya S1. Okay, lembangannya kita lukis dengan garisan putus-putus. Antara puncak dengan puncak ada lembangan. Okay, seterusnya kita lukis lembangan untuk sumber yang kedua. Juga dilukis dengan garisan putus-putus. Jadi S2 ni ada lembangan. Okey, gelombang membulatnya dengan garisan putus-putus selembangan antara puncak dengan puncak. Okey, jadi apabila puncak bertemu puncak, contohnya pada kedudukan P. Okey, puncak bertemu puncak pada kedudukan P ni. Ataupun lembangan bertemu dengan lembangan pada kedudukan Q. Apa yang berlaku? Kita perhatikan di sini. Okay, apabila puncak bertemu puncak, dia akan menghasilkan puncak yang lebih tinggi. Okay, apabila dari titik P ni, apabila puncak bertemu puncak, menghasilkan puncak yang lebih tinggi. Ataupun pada titik Q, lembangan bertemu lembangan, dia akan menghasilkan lembangan yang lebih dalam. Manakala bagi titik R, di mana titik pertemuan antara puncak dengan lembangan, contohnya di titik R ni, okay, kita perhatikan apa yang berlaku. Okay, puncak bertemu dengan lembangan menghasilkan sesaran paduan sifar. Jadi apa maksudnya di sini? Titik P dan titik Q bermaksud titik berlakunya interference membina. Kenapa membina? Kerana menghasilkan puncak yang lebih tinggi ataupun lembangan yang lebih dalam. Jadi maksudnya titik P dan titik Q titik berlakunya interference membina. Bila interference membina, kita panggil titik anti-node. Okey. Berbeza dengan titik yang R yang kita katakan tadi sesaran sifar. Okey, yang tu tempat berlakunya interference memusnah. Okey, apabila titik berlakunya interference memusnah, kita panggil titik node. Okey, jadi tempat di mana jika kita sambung ya, kita sambung antara titik-titik antinode. Contohnya PQ kita sambung, titik-titik antinode ni kita sambung. Okay, titik antinode kita sambung garisan, kita sambung, dia akan menghasilkan garisan antinode. Manakala titik node, bila kita sambung, dia akan menghasilkan garis node. Jadi cantik kan dia punya lukisan corak gelombang interference? Okey, seterusnya hubungan di antara pemboleh ubah dalam corak interference gelombang. Okey, dalam corak interference gelombang, terdapat 4 pemboleh ubah iaitu lambda, A, X dan juga D. Okey, semua kita dah tahu kan lambda adalah panjang? Ya, panjang gelombang. A adalah jarak pemisahan di antara dua sumber koheren. Contohnya di antara dua sumber koheren ni, sumber S1 dan S2. Okey, jarak antaranya tu adalah A. Seterusnya, X. X adalah jarak pemisahan di antara dua garis antinode yang bersebelahan. Okey, garis antinode, garis yang bersambung ni, garisan di mana garis yang menyambungkan di antara interference membina berlaku. Okey, maksudnya jarak di antara dua garis antinode, okey, yang tu adalah X. Ataupun juga jarak pemisahan di antara dua garis node. Okey, garis node ni garis yang putus-putus ni. Garis di mana garis yang menyambungkan antara titik interference memusnah. Okey, antara garisan node ni
juga dikenali sebagai X. Okay. Yang penting keywordsnya di sini adalah yang bersebelahan. Okay. Bukan yang melangkau yang seterusnya. Okay. Jika yang melangkau seterusnya, yang tu dah dikira sebagai X satu lagi. Okay. Kalau dalam soalan peperiksaan contohnya diberi situasi antara tiga garisan tu, okay, tiga garisan tu, maksudnya di sini dah melibatkan 2X. Okay, jadi perhatikan betul-betul X-nya mestilah di antara garisan yang bersebelahan yang sama. Kalau antinode dengan antinode, antara node dengan node yang bersebelahan. Okay. Seterusnya, D adalah jarak tegak dari sumber koheren ke kedudukan yang diperhatikan. Okay, mesti ingat dia mestilah jarak yang tegak. Bila tegak maksudnya bersudut 90 darjah. Okey. Seterusnya, jadi daripada hubungan ni, kita boleh kira panjang gelombang dengan formula yang telah diperkenalkan oleh saintis fizik yang terdahulu, iaitu panjang gelombang lambda sama dengan AX per dengan D. Panjang gelombang sama dengan jarak pemisahan di antara dua sumber koheren darabkan dengan jarak pemisahan di antara dua garis antinode bersebelahan ataupun jarak pemisahan di antara dua garis node yang bersebelahan bahagikan dengan jarak tegak dari sumber koheren ke kedudukan yang diperhatikan. Okey, kita lihat satu contoh penyelesaian masalah. Cikgu ambil daripada buku teks, buku surat 217. Okey. Gambar rajah yang tertera ni menunjukkan satu eksperimen dui celah yang. Okey, soalannya, rajah di atas menunjukkan dui celah yang menghasilkan corak interference pada skrin. Jarak di antara pinggir cerah yang bersebelahan ialah 4.5 mm. Okey, soalannya, berapakah panjang gelombang cahaya yang digunakan? Okey, kita tengok kuantiti lain yang diberikan dalam soalan. Okey, iaitu A 0.4 mm. Seterusnya X 4.5 mm dan D 3.0 meter. Jadi soalan dia nak apa tadi? Dia nak panjang gelombang. Apa simbol bagi panjang gelombang? Panjang gelombang simbolnya lambda. Jadi berapakah lambda dalam soalan ni? Okey, ingat balik formula yang telah kita bincangkan tadi. Lambda ialah lambda sama dengan A X per dengan D. Okey, ini punya formula dia. Jadi, untuk selesaikan, kita gantikan nilai dia. Okey, gantikan nilai A. A nilai dalam soalan diberi, A adalah 0.4 mm. Jadi, untuk pengiraan, kita kena tukar unit milimeter kepada unit meter. Okey, recall balik macam mana nak tukar milimeter kepada meter. Kita darabkan dengan 10 kuasa 10 kuasa negatif 3. Jadi nilai A kita gantikan. Dia adalah 0.4 darab 10 kuasa negatif 3. X pula adalah 4.5 mm. Jadi bila unit milimeter kita kena tukar dulu kepada unit SI meter. So kita kena darab. Dia punya 4.5 kena darabkan dengan negatif. Okey, samalah tadi negatif 3. Okey. Jadi X adalah 4.5 darabkan dengan 10 kuasa negatif 3 bahagikan dengan nilai D. D diberi dalam soalan dan dalam unit meter, so terus guna je lah. Okey, 3.0 meter. Okey, dah siap gantian nilai, kita selesaikan secara matematik. Okey, kamu tekan kalkulator hati-hati. Okey, AX per D 0.4 darab 10 kuasa negatif 3 darabkan dengan 4.5 darab 10 kuasa negatif 3 bahagikan dengan 3. Bila kita selesaikan secara matematik, kita akan dapat jawapannya. Betul. 6.0 darab 10 kuasa negatif 7
meter. Okey, unit wajib tulis bila dalam soalan pengiraan fizik. Jadi jawapan akhir dia adalah lambda sama dengan 6.0 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Okey, sekarang kita bincangkan pula aplikasi interference gelombang dalam kehidupan. Okey, kita perhatikan di sekeliling kita apakah peralatan yang menggunakan konsep interference gelombang. Okey, yang pertama kita tengok kepada luan berbuli. Apa ya? Peralatan apa ya luan berbuli? Luan berbuli terdapat pada badan kapal. Okay, ia menjana gelombang air yang berinterferens secara memusnah dengan gelombang air yang dihasilkan oleh haluan kapal. Hal ini menjadikan air di sekitar kapal lebih tenang dan mengurangkan seritan air. Okey, seterusnya peralatan yang kedua iaitu kanta anti pantulan. Okey, kanta ini terdapat pada cermin mata. Okey, salutan pada ada salutan ya pada permukaan kanta anti pantulan menyebabkan cahaya terpantul berinterferens secara memusnah. Okey, salutan ini membantu menjadikan penglihatan lebih jelas dan mengelakkan pembentukan imej pada kanta cermin mata. Okey, seterusnya yang ketiga iaitu fon kepala, headphone. Sistem mikrofon, sistem mikrofon ni dan juga pemancar pada fon kepala yang digunakan oleh pilot dalam kapal terbang menghasilkan gelombang bunyi yang berinterferens secara memusnah. Dengan bunyi sekeliling yang hingar. Disebabkan kita tahu kan kapal terbang kan dia menjana bunyi yang kuat. Bunyi yang kuat. Jadi bunyi yang kuat ni akan dimusnahkan oleh gelombang bunyi yang dihasilkan oleh fon kepala ni. Fon kepala ni dia menghasilkan gelombang bunyi yang berinterferens secara memusnah. Jadi bila dipakai tak akan dapat mendengar bunyi yang bising pada kapal terbang tersebut. Jom kita meneroka dunia luar. Kita lihat kepada peralatan-peralatan yang lain yang menggunakan prinsip ataupun fenomena interferens gelombang. Kita telah bincangkan tadi secara ringkas cermin mata non-reflektif. Kamu boleh lagi cari maklumat cermin mata ini secara lebih mendalam. Seterusnya, reka bentuk dalaman sebuah teater. Ataupun sebuah panggung wayang, reka bentuk sebuah dewan. Bagaimana dewan dan teater ni didesain, direka bentuk ataupun disusun perabot ke peralatan dalam dia untuk digunakan secara selesa, secara baik. Untuk mengurangkan bunyi hingar, bunyi bising. Bagaimana sesuatu reka bentuk dalaman tu dibina berdasarkan prinsip interferens gelombang. Last but not least, selesaikan soalan latihan formatif 5.6 dalam buku teks kamu pada muka surat 219, satu soalan saja dengan ada beberapa pecahan soalan A, B, C dan D. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama, tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Cikgu tertarik dengan lagu Bukan Cinta Biasa Datuk Siti Nurhaliza yang ada ayat perkataan getaran yang sama. Di sini apabila sesuatu bergetar dengan getaran yang sama, dia akan menghasilkan frekuensi yang sama. Ya, betul, frekuensi yang sama. Apabila sesuatu bergetar dengan frekuensi yang sama dan beza fasa yang tetap,
oleh dua sumber. Contohnya dua ekuansa ni daripada sumber yang pertama dan sumber yang kedua. Dia akan menghasilkan gelombang masing-masing. Apabila gelombang ni bersuperposisi, ianya akan menghasilkan fenomena interference gelombang. Okey, sampai setakat ini dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk subtopik yang seterusnya. Terima kasih semua. Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe Cikgu Najwa channel. Terima kasih. Bye.